Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir ولا تعسر بالتمم بالخير. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala taufik dan hidayahnya. Di saat ini kita dapat lagi berada di tempat yang mulia untuk sama-sama meneliti hukum hakam agama yang berkaitan dengan kehidupan, supaya seluruh kehidupan kita akan berteraskan panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berbincang mengenai hukum-hukum sembelihan. Sebelum ini kita telah masuk kepada tajuk syarat sah sembelihan, di mana pengarang kitab ini membahagikan syarat ini kepada 3 bahagian. Itu syarat berkaitan dengan penyembelih, az-zabih, tukang sembelih tu. Yang kedua, syarat binatang yang disembelih, al-mazbuh, binatang yang disembelih. Yang ketiga, syarat berkaitan dengan alat sembelihan, alat yang macam mana yang menempati syarat yang kita boleh gunakan untuk penyembelihan secara syarak. Muka surat 567. Syarat berkaitan dengan penyembelih. Dulu saya baca ada sikit. Syarat berkaitan penyembelih diringkaskan seperti berikut. Pertama, penyembelih hendaklah seorang Islam ataupun ahli kitab. Pertama, kena pastikan untuk binatang yang kita nak makan itu disembelih oleh orang Islam. Orang Islam. Kalau fasik, sah lagi. Mau Islam yang fasik. Orang Islam tak sembahyang, fasik, sah. Orang Islam yang zalim ada juga, sah, sebab dia orang Islam. Kalau orang bukan Islam, orang kafir, walaupun dia baik, walaupun dia tahu tiru selok-belok sembelih Islam ni, dia tahu satu persatu, dia sembelih comel baca bismillah pula, tapi tidak Islam, kafir, maka tidak sah sembelihan dia, tidak sah. Dan orang bukan Islam ini dari segi agama tetap dinamakan orang kafir. Dalam Al-Quran ada surah Al-Kafirun, surah orang-orang kafir. Ini Allah Ta'ala bahagikan manusia, bukan mengikut bangsa, mengikut keimanan dan mengikut cara hidup. Dia bagi 3. Ada orang yang Islam yang baik, ada orang Islam yang tak baik, zalim dan fasik. Yang ketiga, al-kafirun, orang yang tidak Islam, semua agama yang lain. Al-kufru millatun wahidah, semua agama selain pada Islam bagi kita orang Islam dalam i'tiqad, bukan dalam perkara furu', perkara i'tiqad, usuluddin. Selain daripada akidah Islam,
Selain daripada agama Islam, semuanya agama kafir. Makna orang yang beragama Nasrani kafir dari segi hukum Islam. Dari segi Al-Quran, orang yang beragama Yahudi kafir. Tak kiralah semua agama yang lain selain daripada Islam, tidak sah penyembelihan dari segi syarak. Ataupun ahli kitab, dua orang yang kita boleh makan sembelihan dia. Pertama orang Islam, yang kedua ahli kitab. Kitab ni kitab ke apa ni? Kitab-kitab daripada langit, kutub as-samawiyah, kitab yang turun daripada langit, kitab yang dibangsakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kitab daripada Allah asalnya. Al-kitab ini mengikut penggunaan biasanya dirujukkan kepada orang Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab. Orang Yahudi adakah sah sembelihan dia? Yahudi yang ada sekarang tidak sah. Sebab dia ada syarat lagi. Ahlul kitab yang macam mana? Tidak sah. Syarat mudahnya, sembelihan orang ahlul kitab yang tidak memerangi Islam. Kalau memerangi Islam, baik lagu mana pun baik, dia lawan Islam tidak baik lah, tidak berjuru lah. Tak usah nyamar berlakon jadi baik, jahat bila lawan Islam. Sebab Islam agama yang tidak menzalimi sesiapa, agama yang meraihkan kepelbagaian, yang memberi kesejahteraan. Memberi kesejahteraan. Walaupun dia bukan Islam, kalau menerima syariat Islam, menerima peraturan Islam, dia dilindungi. Islam tidak boleh atau tidak membenarkan kita menzalimi sesiapa, termasuk kafir zimmi. Yang Nabi sebut, man adza zimmiyan faqad adani. Sesiapa yang menyakiti kafir zimmi, maka dia seperti menyakiti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah Islam ni ada macam-macam lah. Ada kafir harbi, kafir zimmi. Dari segi konteks Islam, dari segi konteks kewarganegaraan tu kita bincang bab lain. Saya bincang ni bab dari segi hukum Islam. Baik, ahli kitab yang dimaksudkan ialah orang Yahudi ataupun Nasrani. Sekiranya penyembelih itu bukan seorang Muslim dan bukan ahli kitab, seperti orang yang murtad. Dan murtad dia Islam, asal Islam tapi murtad, mencaci agama, murtad, meremeh-remehkan hukum Islam, murtad. Dia kata Quran ni tak boleh pakai belakang. Zaman lah ni kena pilih-pilih juga, dia kata. Nak pergi sembelih lembu tu, lepas dia kata ke dia sembelih, tak boleh makan dah. Murtad lah. Jadi orang murtad tidak sah. Jadi menjadi murtad ni sama ada dengan perbuatan, atau dengan kata-kata, atau dengan i'tiqad. Siapa yang murtad tidak sah penyembelihannya. Walaupun pakai piu, tak khabar. Tak khabar dia sokong kafir je lawan Islam. Dia kata juh orang kafir jauh jenak. Misalnya orang Islam ni penak, dia kata tak juru, baik orang kafir. Sudah rosak akidah. Kenapa? Karena dia telah terpesong. Sejahat-jahat orang Islam, kalau dia minta ampun kepada Allah, Allah terima. Sebaik-baik orang kafir, kalau dia minta ampun sebagus juta sekalipun, dia tak terima, berakhir dengan neraka juga. Bila Allah tak terima, apa artinya? Orang ini tidak ada nilai di sisi Allah. Tak boleh. Jadi orang Islam tetap lebih baik daripada yang bukan Islam. Itu kena jadi akidah biar kemah-kemih. Orang tua kata biar bulak gete. Jangan pegang ni gak. Orang terjauh sikit. Ya Allah juga. Kafir dia dia baik, syurga juga. Ada seorang orang Islam dalam Facebook, dia kata, saya kalau boleh nak berada di syurga berdampingan dengan mendiang kapasing, dia kata.
Oh, dia ingat kawan ni syurga. Dia kalau mati tu bukan dia mengucap, bukan masuk Islam kan? Tidak syurga dah lah. Kalau kita was-was lagi kan, tak sah akidah. Was-was, oh kafir syurga juga. Sebab Tuhan buat syurga ni banyak. Ada juga syurga untuk orang Yahudi, syurga untuk orang Nasrani, syurga untuk orang Hindu, syurga untuk orang Buddha. Lapai itu syurga tu semua agama boleh berlaku. Sakit juruh ya, sudah. Rosak akidah lalu. Kalau orang lagu tu sembelih tak boleh makan sembelihan dia. Sebab dia akidah tak kemah. Nak akidah kena kemah kemi. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai agama, maka tidak diterima sekali-kali. Dan di akhirat dia tergolong di kalangan oleh orang yang rugi. Rugi. Jadi jangan kita telajak, panggil telajak doa ni tak masuk sangat. Oh kafir pun jujur benar dia kata. Nah. Ataupun penyembah berhala tak boleh. Kalau dia tulus meleh kita tak boleh. Dia kata mari hangpa tulus meleh. Nampak lelah dah demo ni. Kawailah jarang-jarang. Nak banyak sangat ni. Dia sembah berhala. Tak boleh. Tak kira lah berhala bentuk gapo sekalipun. Semua selain pada Allah tu tidak Islam dah lah. Kafir. Itu. Ataupun orang Majusi, maka sembelihannya tidak halal dia makan. Sembelihan orang Majusi ni kumpulan semua api. Dia sembah api yang dia nyalakan dia sembah balik. Tu. Dia sembah benda yang dia cipta. Tak boleh. Mana boleh manusia ni menganggap benda yang dia cipta tu Tuhan. Dia buat, dia tahu dah dia buat. Dia anggap sebagai Tuhan, sebagai dewa yang memberi sesuatu yang ada manfaat dan mudarat, maka itu adalah suatu kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya sebut. Jadi kalau Kristian yang asal, Kristian Qibti di Mesir, itu ada yang baik, yang tidak. Maksud baiknya ialah dia tidak menentang Islam dan dia tidak mengancam kehidupan orang lain. Dia beramal. Islam orang Kristian seumpama inilah kali sebelah kita boleh makan. Walaupun dia menyeleweng, memang Kristian menyeleweng. Mana boleh dia kata Tuhan ni tiga? Allah Tuhan juga, Nabi Isa tu anak Tuhan, Ruhul Qudus tu macam isteri Tuhan lah. Tuhan ni tiga dan satu, satu dan tiga, Trinity. Memang dia faham gitu, cuma ada sikap dia, memang dia sudah menyeleweng. Tapi sikap dia tidak menentang Islam. Dia hanya mengikut jejak nenek moyang dia. Ada sebahagian ulama Kristian seumpama ini boleh makan sembelihan dia. Dia hanya tak kaji, dia ikut orang panggil secara turun temurun, ikut nenek moyang secara tak tahu gapo lah. Kawan lagu ni dah. Tok kawan lagu ni dah, kawan tak boleh tinggal tok kawan. Jadi dia tak faham. Ketika dia tidak menentang Islam, dia tidak dakwah orang lain masuk agama dia, dia hanya tidak faham. Jadi sebahagian ulama kata dia boleh. Kalau dia sembelih, kita boleh makan sembelihan dia. Kalau dia tu perempuan, dia boleh kahwin dengan kita. Yang lelaki ni Islam, Ahlul Kitab tu perempuan. Dengan harapannya tok lelaki ni dia tidak boleh kalah ke bini lah. Dan tok lelaki ni Islam, lama-lama dia tengok tok lelaki dia jauh, akhirnya dia menganut Islam. Masa saya belajar dulu ada seorang kawan, masa belajar di Darul Ifta di Mesir, orang Filipina, kawan satu kelas. Dia kahwin dengan orang Islam seorang, orang Kristian seorang. Saya kata awak boleh jaga aku. Tak apa, dia Kristian tak tahu gapo dia kata. Kita ambil, kita nak menyelamatkan dia. Dia boleh ikut ke? Keluarga dia boleh terima ke?
Sekarang dia kata keluarga dia bebaskan dia. Ikut awak lah, awak dah besar, awak cari sendirilah nak agama gapo sekalipun. Tapi masa berkahwin tu, isteri dia masih lagi belum Islam. Tapi dia belajarlah, dia ustaz seperti kita jugalah. Mujuk kita tak ambil juga. Jadi hari tu dia ajak saya pergi melawat. Dia kata mari melawat. Orang puan saya ni beranak sekali hari dulu, dua-dua dia kata. Orang Islam pun beranak, orang ni pun beranak. Tolong cari bantuan sikit. Akhir-akhirnya menganut Islam. Menganut Islam. Kata kasar tu tak apa. Kalau lah tok lelaki tu lembek, lemah, akidah pun, Islam pun, semaya pun tak lekat. Terus ada agaklah nak nikah dengan wanita ahlul kitab. Tak kena buat dia, kena tarik kau bini dia. Nah, jadi mutaligah. Islam pun tak cara dia kata. Asalkan kita boleh retin, tak ada apa-apa. Itu bukan lagu tu yang Islam benarkan. Kerana inilah Allah Ta'ala nak kita ni menyelamatkan manusia yang lain, menyelamatkan seluruh manusia supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma adalah ni, dia kata tak adil. Orang lelaki Islam boleh kahwin dengan wanita ahlul kitab Kristian yang asal. Tak adil dia kata. Dia nak biar boleh juga lelaki Kristian boleh kahwin dengan wanita muslimah kita. Sudah. Maka Islam telah memberi jawapan yang putus, tak boleh. Tak boleh. Kita berdasar kepada hukum, berdasar kepada syariat dan nas Quran dan hadis. Begitu. Jadi kalau Kristian di EP ni kira tak boleh sikit abuk lah. Royaklah jelas lah. Kristian di EP ni tidak boleh. Istilah kita yang dibuat kajian oleh beberapa pengkaji, penganalisa kehidupan di masyarakat Malaysia ni, dia boleh mengatakan DAP ni adalah Kristian Zionis bahasa moden, Kristian yang melampau. Dan dalam perbicaraan mahkamah baru-baru ini ada seorang yang mendakwa bahawa undang-undang tubuh DAP telah bercanggah dengan perlembagaan Malaysia dan berlaku di mahkamah. Benar kawan ni. Maknanya memang bercanggah dengan perlembagaan Malaysia. Maknanya dia menggambarkan dia telah menolak secara total agama Islam dan secara ekstrim. Maka kita tidak bolehlah menganggap DAP itu kawan baik kita. Bitanatan min dunikum. Tak boleh. Bukan kita nak menolak bangsa lain atau agama lain, tapi agama yang ekstrim, yang telah meletakkan target dia tu ialah menolak 100% kewujudan negara Islam di Malaysia. Tak boleh menerima. Ini banyak kalau kita baca dalam perbicaraan minggu lepas. Kita boleh tengok perbicaraan dan peguam kita telah menjelaskan satu persatu tentang kedudukan DAP yang sebenarnya tak boleh menjadi kawan kepada orang Islam. Kena mana terlibat tu kena bertobat molek lah. Sebab dia berkait dengan hukum agama. Kalaulah panggil kita tidak ada pilihan, bolehlah. Boleh. Sebab sembelihan dia tu walaupun dia salah, tetapi kalau kita tidak ada pilihan, lebih ringan daripada kita mengambil penyembelihan orang lain. Tapi kalau ada yang Kristian yang tidak menentang Islam, sebab Yahudi ada sekarang ni ditrain semua lelaki wajib memerangi Islam. Akidah dia ada, dia masuk akidah yang sangat ekstrim Yahudi ni. Jadi kalau dia menentang Islam secara begitu, fatwa kebanyakan ulama, kalau tidak ada pilihan lain maka bolehlah. Kalau ada pilihan tak boleh. Buah-buahan. Jadi kita boleh memilih buah-buahan lah. Kita boleh memilih benda-benda yang tidak disembelih lah, benda-benda yang tidak terlibat dengan penyembelihan.
Boleh kita carilah ni boleh jadi ada tempat yang payah. Kalau kita tahu tempat tu payah, kita bersedia lah. Kena nak pergi situ, kena buat persiapan dah. Untuk menjadikan kita hanya makan makanan yang disahkan halal dari segi syarak. Baik. Dalil halalnya sembelihan orang Islam ialah firman Allah Azza wa Jalla, illa ma zakkaitum. Allah Ta'ala telah mengecualikan ini haram-haram, bangkai-bangkai, kecuali apa yang sempat kamu tu rujuk kepada orang Islam. Sebab ayat tu berkisah kepada ya ayyuhallazina amanu. Dipanggil dhamir. Dhamir ini ganti nama. Ganti nama ni kamu. Kamu tu kita kena tengok depan kita tu siapa. Tak, ganti nama kedua. Allah Ta'ala bercakap dengan orang Islam, maka kita kembali ke dhamir kepada yang kita tujukan ucapan tu. Illa ma zakkaitum, kecuali apa yang kamu wahai orang Islam sembelihkan. Allah Ta'ala buat syarat, sembelih orang Islam, orang beriman, barulah sah sembelihan tadi. Orang ngaji bahasa Arab dia panggil ruju'ud dhamiri ila aqrabi madhkurin. Kita rujuk dhamir kepada kalimah yang paling dekat yang disebut. Jangan rujuk jauh-jauh. Ila aqrabi madhkur. Itu kaedah kita mengembalikan dhamir di dalam memahami nas-nas Al-Quran dan hadis. Sebelum habis nyawanya kita boleh sembelih. Perkataan kamu dalam ayat adalah ditujukan kepada semua orang Islam. Dan dalil halal sembelihan alul kitab ialah firman Allah Ta'ala, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Dan makanan, yakni sembelihan orang-orang yang diberikan kitab adalah halal bagi kamu. Itu Yahudi dan Nasrani yang tidak memerangi Islam. Itu secara mudah. Yang dimaksudkan dengan makanan di sini ialah binatang sembelihan. Dalil tidak dihalalkan sembelihan orang kafir ialah selain alul kitab. Ini ada dalil Nabi raya selain alul kitab, yang kafir-kafir yang lain semua tak boleh. Nabi SAW telah menulis sepucuk surat kepada penduduk Majusi di Hajar, mengajak mereka memeluk Islam. Sesiapa yang masuk Islam dia diterima, dan sesiapa yang enggan tak diterima Islam dikenakan jizyah, dan tidak boleh dimakan sembelihan mereka, dan tidak boleh dikahwinkan dengan wanita Islam. Nabi sebut dengan jelas, dan surat berkeliling. Surat ini berbentuk suatu arahan dan juga satu tawaran. Tawaran, sekiranya kamu masuk Islam maka diterima. Walaupun kamu Majusi asalnya, Islam menerima semua agama lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Sebab Islam agama yang menyelamatkan seluruh manusia. Kalau tidak menerima, kalau berada di bawah negara Islam yang mereka menikmati keamanan negara, bila masuk dalam negara Islam, dia menikmati keamanan negara, kekayaan negara. Jadi untuk mengimbangi kewajipan terhadap orang Islam, orang Islam setiap tahun kena bayar zakat. Jadi orang yang bukan Islam, untuk kemaslahatan masyarakat yang pelbagai, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang susah, ada yang senang ni, maka orang bukan Islam kena bayar jizyah, cukai kepala, yang sebenarnya lebih ringan, bukan pada semua orang bukan Islam, tapi lebih ringan daripada zakat. Ni bab jizyah kita akan bincang nanti. Allah ni orang kata tak perlu jizyah langsung, sedangkan untuk mengimbangi. Jadi income tax sama-sama kena. Kita kena juga tax cukai, kena pula zakat. Adalah jangan kita boleh dengan income tax tadi, LHDN telah akhir boleh potong. Tapi bukan semua. Jadi untuk mengimbangi, Islam ada sistem jizyah. Ini sistem Islam
yang memberi keadilan, tidak menzalimi mana-mana pihak. Lama orang tak faham, dia kata Islam tak adil, kalau kena jizyah kau ni zalim dia. Orang Islam kena belaka zakat. Zakat fitrah ni kena semua. Dah, kecil besar tua muda seteruk nak mati kena lagi. Nak Islam. Sebab dia hidup dalam konteks takaful ijtimai, saling bantu-membantu dalam masyarakat. Konsep untuk meneguhkan ekonomi, membantu golongan yang kurang berkemampuan. Orang kata B40 sekarang ni kan, golongan yang gaji rendah ke apa tu, dengan sistem zakat ini membantu mereka. Jadi mengimbangi zakat ialah jizyah. Orang Islam kena zakat, yang tidak Islam kena jizyah. Itu dalam negara Islam. Sebagai keadilan, bukan nak menzalimi sesiapa. Nabi atas surat, Nabi kata sesiapa yang enggan kami tidak bunuh. Tetapi kalau kamu nak bernaung di bawah negara Islam yang memberi keamanan, yang melindungi, tentulah kita ada kos menguruskan negara, maka mereka dikenakan jizyah sebagai imbalan kepada keamanan dan juga apa-apa pemberian daripada pihak kerajaan untuk pengurusan kehidupan pengurusan negara. Dan tidak boleh dimakan sembelihan mereka, orang Majusi, dan tidak boleh dikahwinkan mereka dengan wanita Islam. Cuma benda-benda macam ni dia boleh lihat juga kepada situasi semasa. Pernah Sayyidina Umar mengharamkan orang Islam kahwin dengan wanita Ahlul Kitab, walaupun boleh. Bila perang sampai ke Rom, nak sampai kepada Eropah dan sebagainya, tentera Islam bertemu dengan golongan Banil Asfar, orang kulit putih, comel pula. Jadi ada tentera-tentera Islam ni jadi teliu juga main dengan comel ni. Teliu. Jadi pakak kahwin dengan walaupun mereka bukan Islam. Negara yang baru yang dibuka oleh Islam, jadi mereka minat buat menuk kahwin lah. Lalu berlaku Senoma tengok buat kajian, dia kata nyanyi ke wanita-wanita kita muslimah, kalau pakak ambil Alur Kitab ke andar tu berlaku lah kahwin ni nyanyi ni. Ramai wanita ni duk saja ni, duk tunggu orang masuk mina, tak ada orang nak mina, tua ke diri dah. Dia kata kita nak cari telaga, cari perigi pepayah, dia kata kena apa ni timba cari telaga. Jadi dia kata Sinoma buat kajian, akhirnya dia mengharamkan, dia tidak membenar. Saya tak benar askar kita ni sampai tahap tak balik dah, duk kahwin dengan Ahlul Kitab, terlupa bini ada di rumah. Ada ni kahwin hak tambah ni, hak tambah moga boleh ke. Orang Kelantan ni ramai boleh 03 belaka. Ada 03 orang lain kota, cuma jangan duk buat mudah-mudah Melayu pinggir dapur. Saya nak sebutnya ialah perkara seumpama ini ada situasinya dinilai oleh pemerintah Islam yang buat syarat kita tak boleh makan makanan Yahudi, Yahudi Ahlul Kitab tadi, yang mereka menentang Islam. Kerana kalau kita membuka ruang ini, kita membantu ekonomi mereka, mereka guna segenap keuntungan untuk menyerang Islam balik. Gak dia pandai. Kalau kita benar buka ruang gak habis ni yang semula habis. Binatang yok hero yang ngetujuan untuk dapat keuntungan, kerana mereka hanya ada kehidupan dunia saja. Akhirat tak ada dah. Tak ada dah akhirat. Mati tu gak buat Yahudi ni pakai neraka terus. Neraka tanpa hisap. Bukan syurga tanpa hisap. Buat dia neraka tanpa hisap. Tak pakai kira cara, dia pakai kokok neraka belaka. Itu Yahudi yang telah sekarang ni menghasut negara India menyerang Pakistan. Yahudi ni termasuk Amerika. Presiden Amerika mai ke India juga menghasut serang Pakistan.
Berlaku konflik yang besar sekarang ni. Kashmir, India dan Kashmir Pakistan yang sudah terbelah dua tu, dan berlaku kezaliman terhadap orang Islam yang ada di Kashmir sebelah India. Ini menandakan kalau orang bernaung di bawah negara Islam, Islam tidak buat begitu kepada orang yang bukan Islam. Tengok di Kelantan lah, tak ada kita menzalimi. Nah, orang bukan Islam boleh duduk sekali, kedah masuk kedah tolong, kadang-kadang duduk main sekali, tak ada menzalimi apa-apa. Ini menggambarkan keadilan Islam, sebenarnya keadilan yang sejagat. Hadis mursal ialah hadis diangkat oleh tabi'i kepada Nabi SAW tanpa menyebut nama sahabat yang diriwayatkan daripada hadis tersebut. Mursalun minhu sahabi saqat wa qul gharibu ma rawa rawin faqat. Makna ni dia nak wayak darajah hadis. Hadis ni mursal, tapi boleh diguna pakai pada beberapa pertimbangan yang dinilai oleh ulama-ulama hadis dan fuqaha kita. Hadis ini mursal dan ijma', kebanyakan ulama menguatkannya walaupun dia mursal, tapi digunakan pakai oleh para ulama. Sekiranya ini adalah hukum untuk orang Majusi, maka hukum untuk orang murtad dan penyembah berhala, juga golongan etis dan mulhid adalah lebih dahsyat lagi kerana kekafiran mereka lebih teruk. Lebih teruk. Jadi tak boleh belakang lah. Etis ni sebenarnya golongan yang tidak ada agama. Ta'arif dalam Wikipedia, ta'arif dalam kitab yang asal Mila wan Nihal, kitab Al-Furuq, kitab-kitab terdahulu, kitab Barak dan kitab daripada Asia Tengah, kitab orang Islam sama. Ta'arif yang asal ialah etis bukan agama. Etis bukan agama. Jadi teruk lagi lah. Hak agama menyeleweng pun sudah kita tolak. Mana dia tidak percaya kepada mana-mana Tuhan. Dalam takrif dan penerimaan dalam kajian-kajian intelek lah, dan kitab-kitab yang muktabar, dia kata agama ni syaratnya seseorang itu dikira beragama kalau dia menyembah satu Tuhan atau lebih, sekalipun Tuhan itu sesat, Tuhan yang salah. Ni zaman moden ni di Malaysia ni pelik, dia buat takrif baru. Takrif dia kata, moga dia ada kepercayaan dia tak ada Tuhan, itulah agama dia. Gapo agama dia? Agama tak ada agama. Agama tak ada Tuhan. Itu takrif baru yang tidak diterima lah. Itu takrif rekod sendiri boleh. Tak, walaupun kita kata dia juga sebagai agama, kita tidak boleh menyokong. Komunis lah zaman itu kan ni. Puak ni komunis. Jadi mereka lebih jahat. Kita tak boleh makan sembelihan mereka. Mulhid samalah, golongan yang menolak ketuhanan. Lebih dahsyat kerana kekafiran mereka lebih teruk. Tu, lebih teruk. Jangan pula kita ni komunis pun juru dia kata. Komunis pun juru. Dan benda ni penat-penat juru belakang. Asal dia boleh piti juru lah. Kalau tak boleh piti, tak juru. Nilai dia boleh piti. Boleh piti, boleh kuasa juru lah. Jangan kita mudah terpesong untuk menilai sesuatu mengikut neraca dunia semata-mata. Alul kitab atau salah seorang datuk nenek menjadi alul kitab sebelum berlakunya penyelewengan ataupun pemangsuhan. Oleh itu sekiranya orang mulhid pada hari ini masuk agama Nasrani. Orang mulhid ni orang yang datuk nenek dia ni tak ada agama lah. Dia syaratnya salah seorang datuk neneknya menjadi alul kitab sebelum penyelewengan. Jadi kalau dia masuk agama Nasrani, sedangkan salah seorang tok dia zaman itu agama alul kitab Nasrani, maka dia boleh. Tapi kalaulah dia orang mulhid, tok dia ni komunis, minat dengan DAP, masuk DAP, Kristian DAP. Bukan dia dulu di Malaysia ni banyak agama Buddha, orang Cina, orang India agama Hindu banyak.
dengan dakwah missionary yang dibuat oleh pihak-pihak ni, lah ni ramai, istilah mudah agak, ramai orang Hindu telah murtad, tukar agama masuk Kristian. Ramai orang Buddha juga buat begitu. Buddha murtad, tinggal agama Buddha, masuk Kristian. Kristian. Kerana mereka mengatakan dalam ajaran agama-agama ini, Buddha dan Hindu tidak boleh mengumpul kekayaan, banyak halangan-halangan untuk bersaing dalam ekonomi dunia moden hari ini. Maka mereka meninggalkan agama mereka kerana terpengaruh dengan dakwah Yahudi missionary Zabello ni yang sangat agresif dengan cita-cita mereka untuk menakluki dunia dan memusnahkan orang Islam di mana saja. Jadi kalaulah dia ni, kita kena cek tok nenek dia lagi. Kalau dia baru masuk Nasrani, sembelihannya tidak halal. Itu ke orang Nasrani atau Yahudi yang diketahui nenek, datuk nenek mereka terdahulu adalah penyembah berhala, tak boleh juga. Kemudian memeluk agama Nasrani setelah berlaku penyelewengan atau setelah perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sembelihan mereka tidak halal. Pak kita ni senang lah. Dan ni kita buat campaign Buy Muslim First ni, BMF ni, kita kena belilah barang yang buat orang Islam ni. Campaign ini bukan bermakna kena boykot produk orang lain, tapi kita menyokong produk orang Islam untuk membantu ekonomi orang Islam. Tidak menjadi salah, bukan dituntut dari segi agama, dan tak salah dari segi undang-undang negara. Tak ada salah sikit apa. Kita campaign. Kalau kita beli hak Islam ni lah, ini lebih baik. Sebab ini perintah Allah yang sepatutnya lama dah kita buat. Kita bercermat, pilih. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, kita panggil seluruh manusia, bukan hanya orang Islam. Kulu mimma fil ardi, makanlah apa yang ada di muka bumi, halalan thayyibah, halal lagi baik. Halal ni yang dibuat oleh orang Islam mengikut syarak lah, suci, bersih dan sebagainya. Thayyibah lagi baik, berkhasiat, tidak memberi atau mengundang kemudaratan, menyebabkan bahaya kepada kesihatan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana syaitan ialah musuh yang nyata bagi kamu. Ni orang-orang barat dia cari. Kalau dia tengok, walaupun dia bukan Islam, makanan orang Islam, memang dia boleh beli. Nah, dia kata ni suci, bersih, orang halal. Negara kota mari ke Kelantan, dia mari, dia kata kita ni nak menyediakan daging lembu yang banyak, kerana kita tuan rumah World Cup 2022 kota, negara kota. Jadi kawasan dia nak pergi lembu banyak tak boleh. Pergi dah lah ni beratus ribu dah. Pergi daripada pasir, kena pasir ekor dah pula. Lembu tu panah. Lembu kena ada ekor. Tapi tak cukup. Dia kata bila seluruh dunia mari nak makan makanan gapo, nak ambil mana makanan ni yang boleh diterima oleh seluruh dunia. Dia buat kajian, dia kata tak ada, kena mari ambil makanan orang Islam. Dan Malaysia di antara pengeluarnya, pengeluar makanan yang halal. Maka dia mari bincang lagi pejabat saya ke apa, kata nak buat apa dia? Dia kata nak pergi lembu, nak pergi lembu. Kata boleh, kita tanah banyak, duit yang tak ada nak merah, tak ada modal. Jadi dia mula merah. Dia nak pergi boleh 10,000 ekor lembu. Lalu kita beri tanah dia di Macang tu, dia bayar dah lah, bayar. Pelabur-pelabur kota ni mari bayar nak buat satu projek pergo lembu besar-besaran, dan dah mula dah lah buat pagan, galo ke apa dah, tanah dah rupu-rupu untuk tujuan World Cup dia ni, Piala Dunia bola lah 2022. Yang mikir dah lah. Saya nak sebutnya halalan thayyibah tadi, makanan yang halal ini menjadi pilihan kepada seluruh manusia meyakini, dia ikut GMP dan sebagainya. Jadi begitulah kita orang Islam ni lebih-lebih lagi lah, dan lebih-lebih lagi nak pilih. Kerana kalau kita terlibat makanan yang syubhah, makanan yang haram ni, katanya para sahabat Nabi dulu lagi, zaman sahabat kata dah,
Sama ada dia nak ataupun tak sah, bila makan benda haram akan melahirkan tindakan haram juga. Sya'a am aba, alima aw lam ya'lam. Dia nak ke tak sah, dia tahu ke tak tahu, bila makan benda haram melahirkan tindakan haram. Nak jahat, nak curi, nak gapo. Sebab tu kita kena dalam mendidik anak, melahirkan generasi yang beriman ni, pemakan ni kena sangat jaga. Terutamanya bab sembelih ni. Sebab saya sebut dah dulu, kalau boleh kita utamakan produk lembu kita lah. Lembu tempat teh kita ni banyak dah. Tahun lepas 2018 kita Kelantan telah mengeluarkan lembu kambing ke negeri lain yang ambil melalui kita ni 100,000 ekor lebih. 100,000 ekor lebih setahun diambil oleh negeri Selangor, campur-campur semua sekali. Ada angka yang hampir tepat lah dengan kita daripada Jabatan Perkhidmatan Veteriner beri. Dia kata Kelantan ni memanglah mengeluarkan makanan untuk seluruh rakyat Malaysia. Sebab kita pintu masuk, kita kuarantin masuk, kemudian pego lembu dah lewat 3-4 bulan, kadang-kadang setahun, biok-biok lembu atau ke negeri lain hak tak cukup lembu. Kalau lembu pego lembu mana lembu? Kalau lembu mana bandar payah dia nak pego lembu buat dia. Pati tak makan daging lembu, kau makan ambil mana? Hak Kelantan lah atak dia. Kita ni jelapan makanan negara. Lembu, binatang, kambing, biri. Kalau kita untuk rakyat kita lebih dah. Itu kalau padi memang lebih lah, 158% pengeluar padi berbanding dengan populasi penduduk negeri Kelantan ni. Jadi itulah yang kita tengok. Dengan beberapa huraian ini, insya-Allah kita akan sambung balik berkenaan dengan syarat-syarat bagaimana Nabi telah membuat suatu pembaharuan dalam pengamalan masyarakat zaman itu supaya memilih makanan-makanan ni yang hanya disembelih oleh orang Islam sahaja, supaya mereka dapat menjaga keimanan dan tindakan tingkah laku mereka menjadi terkawan yang baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahman wa 'amalan salihan mutaqabbala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal.